That's Alicia side. Hi guys, Assalamualaikum semua. Welcome back to my YouTube channel. Thank you so much di antara korang yang sentiasa like, comment and subscribe. Okay, so hari ni apa yang boleh nak share dengan korang adalah mengenai, korang tahu tak pasal apa? Korang tahu tak viral dekat TikTok? Padahal sebelum ni Putri dah pernah pun buat pasal isu ni, tapi Putri rasa video yang Putri buat tu tak FYP dan tak viral dekat of course lah dekat YouTube kan. Korang tahu tak pasal apa? Pasal minyak dagu. Which is korang tahu tak, dekat TikTok kan sekarang kita boleh beli barang menggunakan TikTok Shop. Lebih kurang macam Shopee lah macam tu. So bukan setakat orang macam gimmick je tau minyak dagu tu. Tapi masalahnya minyak dagu ni ada orang yang beli. Masalahnya bukan RM1, RM2, RM10, RM15, no, beratus-ratus ringgit. Ada yang sampai 300 apa semua. Tapi ada orang beli tau. So kita akan tengok video di mana ada video yang mempersoalkan lah pasal benda ni So kita tengok Ya Allah, terkejut tengok minyak dagu ataupun minyak pengasih ada jual dekat TikTok Shop. Dia rasa macam jual perfume biasa. Yang paling bodoh ada manusia beli minyak dagu. Okay, so kita tengok komen. Finally ada juga yang buat video pasal jual minyak dagu ni. Aku dengar je dah risau dekat proses nak buat minyak tu. Minyak dagu untuk apa? Wangi ke? Minyak dagu, minyak pengasih tu apa dan untuk apa? Kejap lagi kita akan bagi tahu apa dan untuk apa. I was thinking mesti bomo tu aku nak pergi menggali banyak order daripada TikTok ni. If takut terkena, amalkan ayat ruqyah, insya-Allah Allah lindung. Beli minyak dagu dengan dia, letak kat rumah dia. Ya doh, aku pun ada ternampak minyak pengasih dekat TikTok Shop. Risaulah, dah lah kecil, lepas tu mahal nak mampus. Okay, antara komen-komen yang ada dekat TikTok. Okay, so kita akan tengok pula. Kita kata ciri-ciri orang yang terkena minyak dagu ni apa Okay, kita tengok. So malam ni kita nak share 12 ciri-ciri orang yang terkena minyak dagu. Benda pertama yang obvious adalah rasa minat dan kasih yang mendalam terhadap orang yang mengamalkan minyak dagu ni. Nombor 2, orang yang terkena minyak dagu ni amalan dia akan berkurang dengan Allah, dan kalau solat pun dia tak berapa nak khusyuk. Nombor 3, orang yang terkena ni akan selalu teringatkan orang yang hantar minyak dagu. Nombor 4, tak mustahil duit, maruah dan harta akan dikorbankan kepada orang yang mengamalkan ilmu. Nombor 5, orang yang terkena ni badan dia akan rasa sakit, tercucuk-cucuk, dan badan dia rasa panas di seluruh badan ataupun separuh badan. Nombor 6 ni dia akan rasa resah, gelisah, dan dia tak boleh tidur malam sebab selalu mimpi ngeri. Dan kadang-kadang tanpa sebab badan si mangsa ni akan ada warna biru seperti kesal lebam. Nombor 7, orang yang terkena ni akan bertindak seperti orang gila, hilang ingatan, dan kadang-kadang rasa macam tak siuman dia ni. Nombor 8, si mangsa ni sering meracau-racau, ketawa menggilai-gilai dan sering bercakap seorang diri. Nombor 10, untuk orang perempuan, rahim dia akan selalu sangat sakit dan rasa macam nak jatuh je. Nombor 11, badan dia akan rasa berat seperti orang. Kita sambung. Untuk yang nombor 11 ni, orang yang teraniaya ni akan rasa badan dia berat seperti orang duduk dekat belakang, dan badan dia kadang-kadang terasa seperti cakaran orang cakap kat belakang dia. Jadi yang terakhir, kulit dia akan rasa gatal-gatal dan merah-merah dekat tempat yang dia terkena jahitan. So kita baca komen dia kata apa tu minyak dagu. Okay, calik kat diri sendiri, nanti kita akan sayang diri kita. Dah ada pengalaman jaga orang yang ada simpan minyak dagu ni, tapi dah arwah. Memang scary gila jaga orang yang amalkan minyak dagu. Crush aku pakai minyak dagu ke ni, yang hantar kat Samsul Yusof je. 7 tahun menderita kena kesan daripada minyak dagu ni, memang terseksa. Sekarang baru nak pulih sikit-sikit. Okay, semoga dipulihkan lah. Okay, semoga macam normal balik, diberikan kesihatan. Okay, ramai gila yang komen juga, yang viral juga pasal minyak dagu ni. So video sebelum ni Putri ada buat juga pasal minyak dagu, tapi Putri tak tahu video mana satu. Okay, di mana Putri ada buat penceritaan pasal minyak dagu ataupun minyak pengasih ni. Korang tahu tak sebenarnya apa motif untuk minyak dagu dan minyak pengasih ni? So kalau korang nak tahu, minyak ni sebenarnya ditujukan untuk macam contoh korang ni suka dekat dia, ataupun macam kau crush lah, aku nak kahwin ke dengan dia ke, tak kisahlah daripada segi apa dan tujuan korang macam mana korang nak mempermainkan dia ke, ataupun korang yang betul-betul sayang dan cinta dia. Jadi benda tu function dia apa,
minyak dagu ataupun minyak pengasih korang calitkan dekat mana-mana area pun dekat orang yang korang suka tu. Tiba-tiba macam calit macam tu ke, calit kat dagu ke, macam cuit-cuit macam tu, automatically orang yang korang calit tu dia akan tergila-gila dan macam kita kata gila bayang. Pandang sana nampak engkau, pandang sini nampak engkau, pandang atas nampak engkau, pandang bawah nampak engkau. Korang faham tak? Okay, apa maksud minyak dagu tu sendiri? Dia sebenarnya macam buat orang tergila-gila dan teringat dekat kita, ibarat macam memang dilamun cinta, padahal korang tak tahu sebenarnya itu adalah mainan syaitan. So, korang tahu tak minyak dagu ni berasal daripada mana? So, kalau korang tahu, minyak dagu ni dia berasal daripada mayat seseorang. Which is, kalau korang nak tahu, orang yang amalkan, mergemang dulu Roma aku bercerita. Okay, so tak apalah, kita just basic-basic kan. Walaupun siang, tapi pun sorang-sorang, tahu tak? Seram. Okay, so kalau korang nak tahu, minyak ni sebenarnya diperbuat daripada mayat. Dan macam kalau kita kata macam orang yang amalkan ilmu ni, kalau dia dapat tahu je yang meninggal dunia tu adalah sulung, and then kalau lagi benda tu lagi pure tau. Kalau contoh orang yang meninggal tu adalah anak sulung, and then tiba-tiba dia pregnant, and dia pregnant tu pun kita kata anak sulung, dan tiba-tiba meninggal dunia, benda tu jadi lagi pure dan lagi kuat tau, dia punya kita kata ilmu tu. So apa yang diorang akan buat, okay, diorang akan gali tau, diorang akan gali, tapi benda ni diorang kena gali pada malam tu juga, tak boleh lama-lama, kiranya masih kita kata fresh lagi lah mayat tu. Jadi bila dia gali, dan diorang ni ada beberapa macam pantang larang tau, macam diorang nak menggali tu diorang kena berbogel ataupun diorang pakai spender je macam tu. Putri tak ingat sangat lah cerita yang Putri pernah ceritakan tu, tapi macam tu lah. Okay, di mana orang yang mengamalkan ilmu ni, diorang akan gali, okay, akan gali kubur. And apa yang diorang buat, diorang akan layurkan ataupun bakar dagu mayat tu sendiri. Meremang lama, okay, bakar. And then diorang akan ambil daripada yang dibakar tu minyak dagu tu sendiri, faham tak? And adalah lagi beberapa ritual, antaranya macam contoh diorang akan cari darah ayam ke apa ke untuk dia campur, macam-macam lah, macam-macam kita kata macam-macam cara lah untuk diorang buat. Tapi basically macam tu lah. Okay, diorang akan lagi suka kalau orang yang meninggal dunia tu adalah anak sulung, dan kebetulan pula meninggal dunia ada baby buat dalam perut tu, anak sulung, kiranya anak first, anak pertama. Okay, macam dulu kalau kau nak tahu, kalau kita meninggal ke apa, seboleh-bolehnya diorang takkan bagi tahu ataupun menceritakan, okay, kita kata pasal mayat tu sendiri. Kau faham tak? Jadi benda ni memang agak-agak, memang kita kata seram. And zaman dulu korang bayangkan lah, kita tak ada teknologi apa pun dah seram. Bayangkan sekarang, which is diorang boleh jual benda ni dekat TikTok shop, dan TikTok shop pun tak ada pun nak ban ke apa ke, sebab diorang tak tahu, mungkin diorang ingat minyak wangi ke apa. Okay, minyak pengasih, minyak tu, benda tu memang sangat-sangat creepy dan sangat-sangat seram. Dan apa yang boleh segaskan dekat korang dekat sini adalah berhati-hatilah, especially kita lah macam perempuan ni. Okay, macam korang lah dah perasan dah lelaki tu macam ada something wrong lah, kenapa macam dia macam usah-usah. Kita bukan perasan tau, tapi kita in case berhati-hati, sebab tak semestinya orang yang kita nampak macam baik apa semua tu nampak baik. Rupa-rupanya ada udang di sebalik bang, macam dia shot dengan kau, tapi macam aku nak dapatkan perempuan ni, kau ni macam jual mahal sangat dengan aku kan. Tak apa, aku ada minyak dagu ni, ada minyak mengasih, aku calik dekat kau, baru kau tergila-gilakan dekat aku. Faham tak? Kalau kau nak tahu, minyak dagu ataupun minyak pengasih ni, dia macam mana, benda tu akan berbalik-balik kepada tuan dia. Kalau contoh dia langgar pantang larang. Okay, antara contohnya adalah korang tak boleh pergi tahlil. Faham tak? Korang tak boleh pergi dekat orang yang dah meninggal dunia. Automatik benda tu macam mengacau korang balik. Pun tak tahu sangat lah, sebab Putri tak mengamalkan ilmu hitam ni. Okay, ya Allah, jauh-jauhkanlah ya Allah. Okay, so korang doakan Putri sentiasa selamat dan baik-baik je. Okay, korang pun kat luar sana please jaga diri.
and behave. Behave tu maksudnya apa? Maksudnya kalau contoh ada orang suka kat korang ataupun ada orang macam usia-usia korang, tak kisahlah. Ini especially macam kadang-kadang budak EU ke apa. Kau ingat diorang tak main-main bomoh ke? Kau nampak je macam normal, tapi kita tak tahu kan orang lain-lain dan kita tak kenal pun siapa diorang tu. Okay, especially kat tempat kerja ke kat apa ke. Kalau macam korang perasan macam diorang ni macam shock kat korang, suka ke, korang jangan direct macam tak suka, buat marah, lepas tu macam hina dia, maki dia, jangan. Okay, sebab orang yang macam ni, lagi korang buat macam tu, lagi korang provoke dia. Okay, so korang thank you so much siapa yang tengok video Putri sampai habis. Maafkan Putri kalau Putri cakap terlampau laju kat dalam video ni, sebab Putri ada hal dan urusan nak kena buat. Okay, tapi apa yang Putri boleh ucapkan dekat korang adalah please jaga diri and hati-hati dengan orang yang korang tak kenal. Okay, so korang thank you so much siapa yang tengok. Bye bye and assalamualaikum. Kalau ada info dan benda-benda yang terbaru, Putri akan update and bagi tahu korang. So korang thank you so much. Bye bye and assalamualaikum.